Ejen Perisikan Korea Utara atau lebih dikenali sebagai Reconnaissance General Bureau RGB dipercayai telah lama bertapak di rantau Asia, memetik kenyataan Ketua Pusat Antarabangsa bagi Keganasan Politik dan Penyelidikan Keganasan Universiti Teknologi Nanyang, Singapura pada 2017. Profesor Dr. Rohan Gunaratna percaya fungsi utama mereka bagi memastikan kestabilan Korea Utara serta mematahkan sebarang ancaman kepada rejim itu. Ini termasuk pembunuhan Kim Jong-nam, abang kepada pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, yang pernah berlaku di Malaysia. Operasi ejen perisikan Korea Utara ini amat aktif di Timur Laut Asia dan Asia Tenggara. Tujuan kehadiran mereka adalah bagi menyokong kepimpinan Korea Utara. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan kestabilan rejim Korea Utara sedia ada dan untuk meneutralkan sebarang ancaman kepada Korea Utara, termasuklah pembunuhan seorang pemimpin berpotensi Korea Utara yang pernah berlaku di Malaysia, kata profesor tersebut. Bagaimanapun, ujar Dr. Rohan, kehadiran RGB ini dilihat mampu mengancam kestabilan serantau. Korea Utara akan terus mengekalkan kehadiran ejen perisiknya dalam rantau ini bagi mencapai objektif mereka. Namun, selagi mereka beroperasi di rantau ini, mereka akan menjadi ancaman kepada negara-negara yang khususnya didiami oleh pembelut Korea Utara, katanya. Selain itu, kehadiran RGB di rantau ini juga adalah bagi menyalurkan dana kepada Korea Utara. Untuk membiayai rangkaiannya, RGB dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan, dadah, dan juga penjualan senjata api. Sebelum ini, misi diplomatik dan perdagangan Korea Utara sememangnya sangat aktif. Ada kumpulan pengganas juga yang mendekati kedutaan Korea Utara untuk membeli senjata api dan bahan letupan. Contohnya dalam kes pemberontak Tamil Tigers di Sri Lanka, 90% daripada senjata api yang dibeli mereka telah diperoleh daripada Korea Utara. Menerusi kedutaan di Thailand, kata Dr. Rohan, RGB yang beroperasi secara rahsia melapor terus kepada pemimpin tertingginya, Jong-un, dan dilaporkan pernah terlibat dengan pelbagai kes penculikan dan pembunuhan sejak berdekad lama. Ini termasuk cubaan pembunuhan bekas Presiden Korea Selatan, Pak Chung-hee, pada 1986. Selain itu, cubaan membunuh bekas Presiden Korea Selatan, Chun Doo-hwan, pada 1983 yang menyaksikan 21 orang terbunuh. RGB juga dilaporkan bertanggungjawab ke atas nahas penerbangan Korea Air 858 yang mengorbankan 115 orang penumpang. Pada 2010, RGB juga cuba membunuh pemimpin tinggi Korea Utara, Hwang Chang-yuk, yang telah membelut rejim berkenaan. Pada April 2021, media Korea Utara mendakwa ratusan pekerja syarikat perdagangan dan ejen rahsia Republik itu tidak dipanggil pulang, walaupun kedutaan Korea Utara di Malaysia sudah pun ditutup. Walaupun bertindak memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, tetapi Korea Utara dilaporkan tidak memanggil pulang pekerja-pekerja ejen rahsia yang terlibat dalam aktiviti penyeludupan barangan mewah dan senjata di Malaysia. Ini bermakna pekerja dan ejen-ejen rahsia Korea Utara yang mengendalikan aktiviti penyeludupan barangan mewah dan senjata masih berada di Malaysia, sebagaimana didakwa dalam satu laporan media tempatan Korea Utara, Daily NK. Portal berita itu yang memetik sumber berkata, ratusan pekerja itu yang bernaung di bawah jawatan kuasa pusat serta ejen-ejen rahsia daripada Munition Industry Department MID yang terlibat dalam penyeludupan senjata masih berada di Malaysia. Ejen-ejen rahsia ini menggunakan Kuala Lumpur sebagai pusat hentian apabila mengendalikan aktiviti penyeludupan dengan Timur Tengah dan Afrika, dakwa media tersebut. Ejen-ejen rahsia daripada MID ini menyeludup senjata ke negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Syria dan Emirat Arab Bersatu UAE dan mengimport senjata daripada negara-negara lain ke Korea Utara. Bagaimanapun adalah sukar untuk mengesan pekerja-pekerja ini dan ejen rahsia MID kerana mereka bergerak menggunakan pasport dan dokumen perjalanan palsu. Menurut portal berita Korea Selatan itu lagi, yang mempunyai hubungan rapat dengan rakyat Korea Utara,
Yang berpaling tadah juga mendakwa pihak berkuasa Malaysia selama berdekad lamanya mendiamkan diri terhadap kegiatan haram pekerja-pekerja Korea Utara itu. Media tersebut juga didakwa mempunyai sumber-sumber di dalam Korea Utara yang menyalurkan apa-apa perkembangan penting di negara itu. Disebabkan itulah pihak berkuasa Malaysia berhadapan kesukaran untuk menghantar mereka pulang ke Korea Utara. Sumber turut memberitahu media tersebut bahawa ejen-ejen Korea Utara di Malaysia terpaksa mengubah cara mereka bertugas, termasuk bagaimana untuk berkomunikasi dengan pihak atasan di Pyongyang. Berikutan penutupan kedutaan mereka di Kuala Lumpur, pihak berkuasa Korea Utara menurut sumber itu bimbang kesan-kesan yang bakal dihadapi oleh pekerja dan ejen negara itu selepas ekstradisi Moon Chol-myong dipercayai perisik Reconnaissance General Bureau RGB daripada Malaysia ke Amerika Syarikat. Pegawai-pegawai Korea Utara dikatakan berang dengan kerajaan pimpinan Kim Jong-un berikutan kegagalan mereka mempertahankan Myong daripada diekstradisi ke Amerika Syarikat daripada Malaysia. Sumber itu berkata jika ada lagi ejen atau pekerja Korea Utara berpaling tadah, ini akan menjejaskan keseluruhan aktiviti ejen-ejen negara itu di luar negara di seluruh dunia. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang merupakan Menteri Kanan Keselamatan pada ketika itu mengatakan dakwaan daripada media Korea Utara tersebut akan disiasat oleh Kementerian Pertahanan. Pihaknya termasuk unit perisikan belum menerima sebarang laporan berhubung perkara tersebut. Setakat hari ini kita belum dapat laporan mengenai perkara ini daripada kita punya pasukan risik dan sebagainya, kata beliau pada ketika itu. Kadang-kadang mereka gempar kita sahaja, kita tidak tahu, jadi jangan kita melompat terlalu cepat. Memberikan jawapan mungkin akan mengeruhkan suasana, kita akan siasat, katanya. Beliau berkata perkara itu juga membabitkan bidang kuasa Kementerian Luar yang mungkin sudah berunding dan berbincang dengan negara itu. Ini membabitkan negara luar dan saya percaya baik dapatkan maklumat daripada Kementerian Luar. Sebab daripada segi rundingan dan perbincangan Kementerian Pertahanan tidak terbabit, katanya. Mungkin ramai yang tidak tahu, rakyat Malaysia sememangnya pernah menjadi mangsa kepada ejen-ejen perisik Korea Utara puluhan tahun dahulu. Secara tepatnya, kejadian yang sehingga kini masih menjadi misteri kepada orang ramai itu berlaku pada 20 Ogos 1978 di pesisir pantai Singapura. Sudah hampir 44 tahun kejadian itu berlaku, tetapi sehingga kini tiada penyelesaiannya. Ia berlaku apabila 5 wanita muda, 4 rakyat Malaysia dan seorang Singapura menerima pelawaan oleh seorang lelaki Jepun dan 2 Hong Kong untuk menghadiri jamuan di atas sebuah kapal yang berlabuh di pesisir pantai Republik tersebut. Keempat wanita warga Malaysia itu dikenali dengan nama Yeng Yuk Fun, 22, Yap Mi Leng, 22, Si Tuh Tai Tim, 19 dan Margaret Ong Kwak Chu, 19. Manakala wanita Singapura adalah Diana Ng Kum Ying, 24. Itu adalah kali terakhir sesiapa melihat kelima-lima wanita muda itu kerana selepas menaiki kapal mewah itu, mereka dikatakan hilang sehingga kini. Dengan dakwaan mengatakan ejen-ejen Korea Utara bertanggungjawab menculik mereka dan membawa mereka balik ke negara komunis tersebut. Pada ketika itu, Malaysia baru sahaja 5 tahun menjalinkan hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Menurut satu pertubuhan bukan kerajaan dipanggil Association for the Rescue of North Korea Abductees, maklumat mengenai kehadiran warga Malaysia di Korea Utara diperolehi daripada keterangan artis Korea Selatan Choi Eun-hee dan bekas anggota tentera Amerika Syarikat Charles Robert Jenkins. Eun-hee diculik ketika berada di Hong Kong pada 1978, manakala Jenkins melarikan diri daripada unitnya dan menyeberangi sempadan untuk Korea Utara pada 1965. Jenkins tinggal di Korea Utara sehingga 2004. Menurut pengarah ARNKA Tomohiro Ebihara, Jenkins memberitahu beliau pernah melihat gambar Yuk Fan, salah seorang wanita yang hilang di atas kapal di Singapura, dan mengingati pertemuan dengan wanita itu di satu taman permainan di Pyongyang antara tahun 1980 dan 1981. Manakala artis Korea Selatan itu
Yung Hee yang tinggal di Pyongyang sehingga 1986 pernah dimaklumkan tentang kehadiran pasangan Malaysia di sebuah rumah di Pyongyang ketika beliau tinggal di ibu negara Korea Utara itu. Ebihara berkata maklumat yang disalurkan oleh Yung Hee dan Jenkin adalah kukuh. Menurutnya, rakyat daripada 12 negara termasuk Jepun, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Jordan, Lebanon, Romania dan Perancis didakwa telah diculik oleh ejen-ejen Korea Utara. Katanya, NGO di Jepun percaya kira-kira 300 rakyat Jepun telah diculik oleh ejen-ejen Korea, manakala ratusan rakyat Korea Selatan juga didakwa diculik. Beliau juga berkata seorang wanita Thailand bernama Anocha Panjoy didakwa diculik pada Julai 1978 ketika beliau bekerja di Macau oleh seorang lelaki Jepun yang bertanggungjawab menculik 5 wanita Malaysia dan Singapura. Lelaki Jepun itu dipercayai ejen Korea Utara. Ebihara berkata walaupun sukar untuk mengenal pasti punca wanita-wanita itu diculik, tetapi dipercayai mereka digunakan sebagai guru-guru bahasa dan budaya untuk bakal-bakal ejen Korea Utara. Terdapat juga dakwaan bahawa wanita-wanita itu diculik untuk dijadikan isteri kepada lelaki-lelaki warga asing yang juga diculik. Beliau merujuk kepada Jenkin yang berkahwin dengan wanita Jepun, Hitomi Soga, yang juga diculik.